أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاضل أستاذ عادل Jadi jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, anak yang dikasih sekian, alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ni insya-Allah kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah SWT. Dan insya-Allah malam ni kita sambung cerita kita, masih lagi tajuk yang kita baca pada minggu lepas, Al-Haid. Tajuk ni tajuk orang perempuan sebenarnya tapi tak apa, sebab orang perempuan walaupun tajuk ni khusus untuk orang perempuan, tapi orang perempuan memang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita, betul tak? Sebab mak kita orang perempuan, isteri kita orang perempuan, anak-anak kita pun ramai yang perempuan, kakak-kakak kita adalah perempuan-perempuan. Kalaupun bukan ilmunya untuk kita, tetapi satu ketika mungkin kita akan perlukan ilmu-ilmu ini. Dan ilmu ini bukanlah benda yang baru, tapi kita akan cuba melihat dan membincangkan dia dengan secara lebih detail, insya-Allah, dengan membawakan nas-nas yang berkaitan, insya-Allah. Baik, minggu lepas kita dah baca sedikit sebahagian daripada perkara-perkara yang diharamkan ketika seorang wanita itu dalam haid. Okey? Dan kita pun telah bincangkan minggu lepas bahawa kalau mengikut mazhab Syafi'i, tempoh paling singkat bagi wanita yang mengalami haid ialah sehari semalam. Itu paling singkat, paling pendek. Yang biasa antara 6 hingga 7 hari. Biasa. Yang luar biasa ada. Yang luar biasa ni 15 hari 15 malam. Maknanya separuh daripada, macam separuh kehidupan dia lah. Haid. Separuh kehidupan dia. Maknanya kalau sebulan tu 15 hari dia berada dalam keadaan haid, artinya kalau kita campur-campur semua tu setiap bulan, mana separuh kehidupan dia berada dalam keadaan haid lah, panjang haid ya. Tapi nak buat macam mana? Itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa yang tidak boleh dibuat, yang kita dah sentuh beberapa perkara. Yang pertamanya, tak boleh solat. Dan orang perempuan yang datang haid, walaupun dia tidak boleh solat, janganlah dia rasa duka cita. Sebab kadang-kadang ada juga rasa sedih kan. Alah, haid dah, kau nak datang kan. Datang pula haid kan, dah tak boleh solat, sedih. Tak payah sedih. Kenapa tak payah sedih? Sebab insya-Allah berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Yang bermaksud barang siapa yang melakukan satu sunnah. Satu sunnah ni satu benda yang kita buat seumur, buat hari-hari, tak pernah tinggal. Tetapi tiba-tiba oleh kerana sebab-sebab yang menghalang kita tak boleh buat benda yang kita buat. Contoh tadilah, orang yang haid dia solat. Dia solat hari-hari, tak pernah tinggal solat. Tapi dia tak boleh solat hari itu kerana dia datang haid. 2 minggu tak boleh solat. Contohnya. Maka insya-Allah, kerana dia telah istiqamah melakukan solat, insya-Allah Allah Ta'ala tetap akan memberikan ganjaran pahala pada dia walaupun dia tidak menunaikan solat. Tapi wallah alamlah, sejauh mana, sebanyak mana Allah Ta'ala bagi, itu lain cerita lah. Itu terletaklah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mungkinlah tak sama orang yang buat dengan orang yang tak buat kan.
Tapi maksudnya ada ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam apa pun kita, maknanya dalam kehidupan kita ni, kita cuba cari satu benda yang dia tidak payah tapi kita boleh buat sentiasa. Kita boleh sentiasa beristiqamah, buat sentiasa. Kenapa? Kelebihannya, kalau sekiranya tiba-tiba kita sakit, ataupun tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa kita, maka kita mati. Maka amalan-amalan kita istiqamah itu terus akan dapat pahala sehingga ila yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga keadaannya kalau kita ajak orang buat benda baik. Orang kita ajar anak kita ajar isteri kita ajar kawan-kawan, kita ajar jiran-jiran benda yang baik. Tak kisahlah ilmu baik ni tak semestinya ilmu agama. Ilmu bercucuk tanam. Benda baik tak? Baik. So kalau kita ajar orang dapat pahala tak? Dapat pahala. Ajar orang buat rumah contohnya. Kontraktor kita ada ajar orang buat rumah contoh kan. Dapat pahala tuan, sebab benda yang baik. Jadi kalau kita ajar benda yang baik, kalau perkara baik ini diamalkan secara berterusan, maka kita tetap terus mendapat pahala daripada perbuatan tersebut, walaupun kita dah tak ada dalam dunia ni, dah mati pun. Jadi berbalik kepada cerita tadi pasal orang yang haid ni, tak payah dia risau. Mana walaupun dia tak dapat solat, insya-Allah Allah Taala dengan sifat Rahman Rahim itu akan terus memberikan ganjaran pahala kepada dia, insya-Allah. Baik, yang pertama dia tak boleh solat. Dan satu kelebihan, bukan nak kata kelebihan pun, mungkin juga boleh kelebihan, ataupun boleh kita katakan satu perkara yang Allah Ta'ala berikan kemudahan lah, kelonggaran kepada orang yang wanita-wanita. Wanita-wanita yang special, Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada mereka. Kalau sekiranya mereka datang haid, tak kisahlah, yang paling lama tadi kita sebut 2 minggu, 2 minggu paling lama. Allah Ta'ala tidak mewajibkan orang perempuan yang berada dalam keadaan haid, dia tak boleh solat, tak perlu dia nak qada. Tak perlu nak qada. Kenapa tak perlu qada? Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kalau qada dalam tempoh haid ni, dia solat ni sebab solat satu hari 5 kali sehari semalam. Kalau nak qada, jenuhlah dia yang mengqada. Tak buat kerja benda lain lah dia. Bila cuti, lepas tu bila dia bersih, kena tambah, kena ganti-ganti. Sebab minggu bulan depan ada pula mari. Kalau tak habis kena tambah lagi, berganda-ganda, dia menyusahkan. Jadi apa-apa saja yang menyusahkan dalam kehidupan kita ni, walaupun pada asalnya memang wajib solat itu, tetapi oleh kerana dia menyusahkan, maka Allah bagi kemudahan. Allah Ta'ala tak perintahkan supaya orang perempuan ni mengqada solatnya, tetapi dia wajib qada untuk puasa. Puasa kena qada lah. Jadi sebab tu pesanan kepada wanita-wanita yang masih lagi belum habis hutang-hutang dia tu puasa, ni dah dekat nak datang puasa dah ni balik, jangan sampai nanti kena bayar dam. Bukan setakat bayar dam, ada orang kata tak apalah kita bayar dam, tak, berdosa. Sengaja melewat-lewatkan qada sehingga sampai maknanya Ramadan yang seterusnya adalah satu dosa, yang menangguh-nangguhkan kewajipan yang sepatutnya dia tunaikan. Bukan senang-senang bayar dam je. Tak, bayar dam lah, tapi ganti kena juga. Dia tidak habis macam tu. Jadi satu dosa, satu kena ganti, satu kena dam. Jadi buat apalah cari penyakit. Jadi sebaik-baiknya cubalah, kalau boleh yang terbaik dicadangkan kepada wanita-wanita yang ada masalah haid. Contoh datang haid masa dia berpuasa, sebaik-baiknya masa puasa 6 tu dia ganti. So boleh niat dua-dua, boleh niat puasa ganti, dalam masa yang sama dia niat juga puasa 6. Maksud senang, dapat dua-dua pahala insya-Allah. Tapi kalau buat berasingan lagi baiklah. Lagi baik kalau dia buat secara berasingan. Baik tuan-tuan. Jadi yang pertama yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam haid ialah solat. Yang kedua, dia tidak juga boleh berpuasa. Ni dah dekat puasa ni, orang perempuan ni risau kat ni. Kena pula yang haidnya 2 minggu. 2 minggu dah dicuti. Kena tiba-tibanya 1 Ramadan dah mula haid, 2 minggu lah dicuti, tak puasa. Lepas tu orang dah beraya, dia pula kena berpuasa. Masalah Tapi nak buat macam mana? Itu semua adalah ketetapan daripada Allah SWT. Jadi kalau dia tak puasa, tak apalah, tak ada masalah. Dia bahkan haram untuk dia berpuasa.
Sama jugalah, tak payah dia risau, tak payah dia kecil hati ataupun rasa macam rendah diri dan sebagainya kerana tak boleh puasa, kerana itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia tak payah berpuasa. Baik, dan diharamkan juga untuk berpuasa. Kemudian selain daripada itu, perkara yang juga tidak boleh dibuat oleh wanita ialah tawaf. Tawaf pun tak boleh juga, ya. Jadi kalau dia pergi tunaikan buat umrah sebagainya, dia tak boleh tawaf lah. Dia kena bayar dam lah, kena bayar dam. Baik. Kemudian selain daripada itu, apa yang juga tidak boleh dilakukan ialah melakukan hubungan intim antara suami dengan isteri. Tak boleh masa berada dalam keadaan haid, tak boleh. Macam mana kalau ditakdirkan ada suami nak juga? Macam mana tu? Apakah wajib ataupun adakah boleh si isteri menyerahkan surrender? Tak boleh, jawab dia. Sebab apa tak boleh? Sebab nanti kata ada orang isteri mungkin yang kata, isteri yang tak faham, dia kata tak boleh lah, nanti derhaka. Nanti dia anggap nusyuz, derhaka. Tak. Kalau kita membuat sesuatu benda yang Allah Ta'ala larang, itu namanya derhaka. Derhaka pada siapa? Derhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tidak boleh ada pertentangan di antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Kalau contohnya, contohnya suami nak masa dalam keadaan haid, sedangkan Allah kata tak boleh, disebut dalam Al-Quran sebut kan, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini jelas ayatnya mengatakan bahawa hendaklah kamu menjauhi wanita-wanita kamu semasa haid. Tiba-tiba suami nak juga, maka haram pada ketika itu isteri mentaati suami dia, tak boleh. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu mentaati manusia dalam perkara yang membawa kepada kemungkaran ataupun perkara yang maksiat kepada al-khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi isteri tidak boleh dianggap nusyuz atau derhaka kalau dia tak taat perintah suami yang menyuruh buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum itu sama juga dengan benda-benda lain. Contohlah, tiba-tiba suami entah apa mimpi dia, tiba-tiba nak bawa isteri pergi disko. Contohnya lah. Tiba-tiba dia angin mana datang, tiba-tiba nak bawa isteri dia pergi disko. Isteri dia bertudung. Dia pun kata, malam ni rasa nak pergi disko lah, jom kita. Contoh, dia ajak isteri dia kan. Dan dia kata, okey, tapi takkan you pakai nak pergi disko pakai tudung ni, bukanlah tudung, satu malam ni je. Okey, boleh tak isteri ikut? Tak boleh. Haram hukumnya isteri mentaati suami dalam keadaan dalam perkara yang melibatkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi ini satu perkara yang perlu difahami oleh orang perempuan. Jadi ketaatan kepada suami ni ada batas dia. Batas dia apa? Mudah je. Batas dia kalau maksiat haram ikut. Maka kalau suami menyuruh buat apa saja kemaksiatan kepada isteri dia, maka haram isteri itu mentaatinya. Haram isteri mentaatinya kerana tidak boleh seorang wanita mentaati suami dia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suami kena fahamlah, janganlah suruh benda-benda yang haram kepada isteri dia. Tak boleh. Menyuruh isteri melakukan benda haram artinya bertentanganlah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintahkan supaya kita ni orang-orang Islam khususnya, suruh Allah Ta'ala perintah supaya menjauhkan keluarga diri dia dan keluarga daripada azab neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita supaya menyelamatkan diri daripada azab Allah dan juga ahli keluarga kita. Tiba-tiba kita suruh isteri kita buat benda yang maksiat pula. Jadi isteri-isteri
kena bagi tahulah kepada suami dia dengan kaedah, dengan cara yang berhikmah. Ya, contoh yang macam saya sebutkan tadi lah, kalau suami suruh, contohnya lah, buka tudung, ataupun suami suruh isteri buat loan contohnya. Suruh buat loan, contohnya suami tak kerja, isteri bekerja. Minta suruh loan, minta buat bank Islam, tak nak, dia kata mahal bank Islam. Dia punya keuntungan bank Islam ambil banyak sangat. Betul, ramai orang kata macam tu. Mungkin juga hakikat dia. Ya. Sebab tu ramai juga orang yang memberi komen-komen yang agak negatif dengan perbankan Islam. Kenapa? Kerana mereka melihat perbankan Islam ni mengambil keuntungan yang sangat besar. Okey? Tiba-tiba suami nak juga. Dia tak nak bank Islam atau perbankan Islam, dia nak perbankan yang konvensional, ya, yang bukan Islamik. Maka pada ketika itu isteri juga tidak boleh taat. Kerana apa? Kerana mengambil pinjaman atau loan daripada bank yang bukan Islam, ya, adalah perkara maksiat. Tak boleh taat. Okey, tak boleh taat. Jadi balik pada bank Islam tadi, tuan-tuan, saya pun selalu juga komen-komen dengan bank Islam ni, sebab ini pandangan peribadilah, bukan fatwa. Dalam kes-kes tertentu ada perbankan Islam ni, dia tidak ada roh Islami dalam dia. Dia tak ada roh Islami. Maknanya bank Islam ni dibentuk ataupun ditubuhkan sama lah macam bank-bank konvensional dari sudut prinsipnya. Ya, prinsip apa dia? Prinsip dia punya matlamat adalah untuk mendapat keuntungan. Okey, dia profit oriented. Maknanya bank namanya bank Islam tapi bukan roh Islam. Secara umumnya begitu boleh kita katakan. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan bank Islam, ya, dia punya keuntungan yang dia ambil itu kadang-kadang melebihi 100%. Kalau kita buat loan rumah, tuan-tuan, kalau pinjam 500,000, confirm bayar dia 1 juta lebih, ya, dalam tempoh 20 tahun, 25 tahun. Sangat tinggi, tuan-tuan. Sangat tinggi keuntungan yang dia ambil. Jadi apa yang kita harapkan, masukkan sedikitlah orang kata roh Islam dalam tu, artinya lebih bertimbang rasa. Bukan kata tak ambil untung, mana ada peniaga tak boleh nak ambil untung. Ambillah untung, tetapi jangan terlampau tinggi. Mana kita boleh jangkakan, mungkin pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan, pakar-pakar pelaburan boleh buat jangkaan dalam tempoh 20 tahun, 25 tahun akan datang, berapa keuntungan yang patut diambil. Bukan kita kata jangan ambil untung, tetapi biarlah nampak Islam tu nampak cantik, indah. Yang bukan hanya pada nama, tetapi pada hakikatnya dia sangat menekan peminjam-peminjam khususnya. Baik, berbalik kepada soalan kita tadi, persoalan yang kita bincangkan tadi, apa pun yang dipaksa ataupun disuruh oleh seorang suami kepada isteri dia, kalau sekiranya perkara itu jelas, maknanya bertentangan dengan hukum syarak, maka haram si isteri itu mentaatinya. Jangan takut, jangan takut ianya dianggap sebagai nusyuz, derhaka dan sebagainya. Derhaka ni kalau suami suruh isteri buat benda yang harus, benda yang dibolehkan disebut hukum syarak, tiba-tiba isteri tak nak dengar cakap. Isteri melawan suami dia. Suami kata jangan keluar rumah kecuali dengan izin saya. Contohnya lah, isteri keluar juga. Maka itu boleh dianggap sebagai derhaka. Kerana benda yang dilarang itu adalah benda yang mana tidak berkaitan, mana tidak diharamkan oleh Allah SWT. Itu hak suami. Boleh. Okey, baik. Seterusnya, apa yang tidak boleh lagi bagi orang yang berada dalam keadaan haid ini? Membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Okey, mana tidak orang yang haid dan berjunub. Dua golongan orang ni, yang berada dalam haid dan berada dalam keadaan junub. Berada dalam keadaan junub artinya orang yang berada dalam hadas besar. Sama ada orang yang berada dalam contohnya nifas ataupun orang yang keluar air mani dan sebagainya, maka itu berada dalam hadas besar. Hadas besar, siapa saja berada dalam hadas besar, sama dia sebabkan haid ataupun sebab keluar air mani dan sebagainya, ataupun melakukan persetubuhan, maka dia haram membaca Al-Quran. Cuma ada beberapa pengecualian yang diberikan oleh para ulama. Okey, ada pengecualian. Okey, apa pengecualian dia?
orang yang menghafal Quran, ada pengecualian, ataupun orang yang mengajar Al-Quran. Contoh dia ustazah mengajar dekat tahfiz, dia hafizah menghafal Quran, dia mengajar Al-Quran kepada pelajar-pelajar hafizah dia. Jadi mereka ini kalau dalam haid dikecualikan oleh para ulama bahawa mereka boleh meneruskan bacaan Quran dan hafazan mereka. Ini ada pengecualian. Sebab apa? Sebab dia anggap itu perkara yang darurah, perkara yang perlu. Kenapa dia dianggap perlu? Kerana kalau sekiranya contohlah ustazah ni dia hafal Quran, satu hari orang hafal Quran ni kena baca 5-6 juzuk satu hari, dia kena mengulang. 5-6 juzuk sehari dia kena mengulang. Maknanya dalam seminggu dia mesti khatam sekali. Okey. Apa berlaku kalau sekiranya dia tak baca seminggu, 2 minggu? Kena haid pula 2 minggu. Tutup sekolah. Dia tak boleh mengajar Quran. Dia mengajar Quran, dia kena mengajar Quran. Pelajar-pelajar juga kena, katakanlah sekolah tu semua 15 hari belaka. Dengan ustazah dia 15 hari standard semua. Pelajar-pelajar dia pun 15 hari semua. 2 minggu cuti sekolah. Kalau kita kata tak boleh baca Quran lah, dia nak buat apa benda? Sebab kerja dia memang menghafal Al-Quran. Jadi oleh sebab itu maka para ulama mengatakan bahawa adalah dibenarkan bagi mereka-mereka yang terlibat yang demikian. Sebab kalau tidak dia akan lupa. Kalau pelajar dia menghafal Quran, 2 minggu dia tak baca Quran, memang confirm akan banyak lupa. Sebab Quran ni dia kena baca hari-hari, tuan-tuan. Semua sama. Kalau tengok orang yang hafal Quran tu, memang hari-hari kerja dia dengan Quran. Pagi, petang, siang, malam memang Quran je. Dia duduk borak-borakan kita pun, tapi kepala otak dia bekerja membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang yang hafal Quran sebab tu dia tidak lupa. Macam kita ni baca Yasin pun seminggu sekali tu. Kahfi seminggu sekali. Jadi itu yang selalu lupa tu. Hilang punca kadang-kadang. Baca surah Yasin keluar dekat mana? Dekat Al-Mulk kadang-kadang. Baca Al-Mulk keluar pergi ke Yasin kan. Sebab apa tu? Sebab kita tak baca hari-hari macam orang yang hafal Quran. Orang hafal Quran dia baca hari. InsyaAllah dia tak bertukar, tuan-tuan. Yang selalu bertukar ni orang jarang-jarang baca Quran macam kita ni. Okey? Baik. Jadi baca Quran bagi mereka yang hafaz Al-Quran ataupun guru-guru yang menghafaz Quran adalah diharuskan kerana lidarurah, kerana takut dia lupa. Takut dia lupa. Sebab bila lupa ni ada masalah lah. Ada masalah. Begitu juga disebutkan juga dalam fatwa Syekh Azhar. Disebutkan kalau orang tu contohnya dia masuk periksa, dia kena menghafal Quran dalam exam. Sebab exam tu dia dalam masa tempoh yang tertentu, maka itu pun juga diberikan kelonggaran untuk wanita-wanita ataupun perempuan pelajar-pelajar menghafal Al-Quran. Walaupun dia contohnya exam dekat dalam masa dia haid. Dan dia akan hafal Quran. Subjek dia yang wajib dia lulus Al-Quran. Maka pada ketika itu juga diharuskan. Tetapi tidak diharuskan bagi mereka yang berada dalam keadaan junub. Maksudnya orang yang melakukan persembahan dia belum mandi. Ini tak ada pengecualian, tuan-tuan. Dia kena mandi sebab tu mudah. Dia boleh pergi mandi bila-bila je. Ataupun orang yang keluar mandi, lepas keluar mandi dia terus boleh pergi mandi, boleh bersihkan. Maka itu tidak ada pengecualian. Pengecualian ni orang yang terpaksa berhadapan dengan keadaan dalam hadas dalam tempoh yang panjang, macam orang yang berada dalam haid ataupun dalam keadaan yang nifas. Baik. Kemudian seterusnya menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, ini pun sama juga ada pengecualian. Tapi bagi orang yang tidak ada masalah apa-apa, tidak ada kena haid, nifas dan sebagainya, maka dia diharamkan untuk memegang Al-Quran seperti mana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih. Jadi ini ayat yang digunakan oleh para ulama yang menyebutkan tentang tak boleh kita orang yang berada pada hadas untuk memegang Al-Quran. Cuma dibenarkan, dikecualikan kalau Al-Quran itu dikatakan ada terjemahan dia. Yang tak bolehnya Quran yang betul-betul Quran tanpa ada terjemahan. Dan begitu juga kalau ada yang Quran yang tidak ada terjemahan, tetapi kalau pelajar yang menghafal Quran dan juga guru-guru pun juga dibenarkan, diberikan pengecualian. Baik. Seterusnya,
Yang tidak boleh juga dilakukan oleh orang perempuan yang berada dalam keadaan haid ialah diam atau berhenti dalam masjid. Baik, kita baca yang kata tak boleh dulu. Kemudian kita bincang apa pandangan sebahagian ulama yang mengatakan boleh. Baik, jumhur para ulama, ini jumhur ni, majoriti ulama mengatakan, termasuklah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mengatakan haram bagi mereka yang haid dan nifas duduk dalam masjid berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey. Yang menyebutkan maksudnya daripada Ummu Atiyah telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengeluarkan wanita-wanita dan anak-anak gadis pada hari raya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan wanita-wanita dan gadis-gadis pada hari raya. Dan daripada Ayub, ini mereka yang ada haid lah ni, dalam keadaan haid, Nabi perintahkan supaya keluar daripada daripada masjid lah ni, keluarkan daripada masjid. Daripada Ayub, daripada Hafsah dan dengan lafaz yang serupa, dan dia menambah dalam riwayatnya dia iaitu Ayub atau Hafsah berkata, wanita-wanita dan anak-anak gadis dan mereka yang didatangkan haid adalah mengasingkan diri dari tempat solat. Okey, dari tempat solat. Ini hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya wanita-wanita yang ada haid kena jauhkan diri mereka daripada tempat solat. Okey. Okey, berdasarkan pada hadis di atas, wanita yang didatangi haid adalah dilarang untuk mendekati kawasan solat. Maksudnya berdasarkan pada ini kawasan solat lah. Ini kawasan solat. Kalau luar tak ada masalah lah. Tapi kalau dewan solat adalah tidak dibenarkan. Tetapi jika mereka berhajat hanya dibenarkan lalu dalam masjid dan tidak berhenti di dalamnya. Ini arahan dia. Maksudnya tinggal duduk dalam masjid tak boleh, tetapi lalu boleh. Lalu tidak ada masalah. Contohnya lah, katalah dia tertinggal sesuatu dalam masjid, tinggal kunci lah. Dia keluar, tiba-tiba dia masa solat tu okey, keluar je tiba-tiba datang haid, tinggal kunci kereta. Kalau tak masuk, apa jadi? Tak masuk tak boleh balik. Dia kena masuk. Boleh? Boleh. Untuk lalu dan tapi tidak dibenarkan berhenti. Tidak dibenarkan berhenti. Itu dia punya maksud di kat sini. Dengan kata lain, disyaratkan agar tidak mengotorkan kawasan masjid apabila melaluinya. Inilah yang menjadi hujah. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahawa dia punya illah pengharaman itu kerana apa? Kerana dia boleh mengotorkan masjid. Boleh mengotorkan masjid. Sebab kalau zaman-zaman dulu dia tak ada macam apa yang kita ada hari ni. Tidak ada pad, tak ada apa. So jadi bila tidak ada sesuatu yang menutup ataupun melindungi, maknanya bahagian yang menyebabkan yang keluarnya darah haid itu, maka pada ketika itu diharamkanlah sebab dia boleh mengotorkan masjid. Okey, baik. Kemudian ayat Quran menyebutkannya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan janganlah pula dihampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, ini berhadas besar, kecuali kamu hendaklah melintas saja sehingga kamu mandi bersuci. Ini ada ayat Quran pun ada jelas menyebutkan. Maka larangan duduk dalam masjid tidak dibenarkan kepada wanita yang didatangi haid walaupun untuk menghadiri kelas-kelas pengajian. Perkara ini telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi jika ia berhajat untuk menghadirinya atau kelas pengajian dan sebagainya yang diadakan dalam masjid, maka hendaklah dia menggunakan alternatif lain. Jadi para ulama kalau nak berikan keadilan kepada orang perempuan supaya tak ketinggalan lah. Kalau tidak, dalam 2 minggu dia tak boleh ke masjid, tak boleh surau, tak boleh dengar ceramah-ceramah agama. So macam mana nak bagi peluang kepada mereka? Maka ulama menggariskan beberapa kaedah. Yang pertama adalah, kalau ada pembesar suara, wanita yang didatangi haid berada di kawasan luar, bukan di kira kawasan masjid. Mana kena duduk kat luar lah. Contohnya itu kaedah. Dia boleh dengar lagi? Boleh dengar. Ataupun yang kedua, menggunakan alat rakaman. Rakam dulu. Tapi sekarang tak ada masalah lah. Ada TikTok, ada Facebook boleh ikuti. Kalau tak pergi masjid pun tidak ada masalah. Kemudian selain daripada itu, meminta bantuan wanita lain yang suci untuk mencatatkan butiran pengajian, itu pun juga satu kaedah.
Kemudian seterusnya berbincang dan mengulang kaji bersama wanita lain yang hadir setelah tamat kelas di luar kawasan masjid lah, mana boleh berbincang. Okey. Kemudian menganjurkan kelas pengajian di rumah, itu pun salah satu kaedah juga. Jadi itu berdasarkan kepada pandangan ulama. Tapi ada juga fatwa mufti, tapi ini fatwa mufti Perlis lah. Fatwa mufti Jabatan Mufti Perlis mengatakan, okey, kalau sekiranya tidak dimbangi boleh mengotorkan masjid. Maksudnya kalau dia pakai pakaian pad yang bersih dan sebagainya, maka dibenarkan. Ini pengecualian lah. Tetapi kalau ikut pendapat jumhur mengatakan tidak boleh kecuali bagi keadaan yang darurat sahaja. Okey. Baik. Kemudian kita balik berbincang tentang hikmah larangan. Tadi kita sebutkan bahawa semasa haid wanita dilarang melakukan persetubuhan. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Sebab apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah dia, ada maqasid dia. Ada tujuan-tujuan, ada rahsia-rahsia. Allah Taala tidak mengharamkan satu benda yang baik. Yang haram semuanya tak baik. Cuma kita nak tengok apa dia tak baiknya. Melakukan persetubuhan ketika dalam haid. Okey. Sebab utama diharamkan persetubuhan dilakukan ketika perempuan dalam haid adalah kerana arahan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala memang larang. Jadi orang Islam ni dia mudah aje. Orang Islam sangat mudah. Orang yang beriman mudah aje. Asal saja ada larangan daripada Allah Taala, maka dia akan tinggalkan terus. Dia tak banyak, orang kata tak banyak songel lah. Tak banyak tanya, tak banyak persoal. Haram, haram. Apa hadis dia? Ni dia. Apa ayat Quran dia? Ni dia. Ni apa hadis dia? Ni dia. Apa kepandangan ulama? Ni dia. Okey, tak apa. Kami sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Walaupun kita kadang-kadang tak dapat tahu apa hikmah dia. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita boleh fikir. Kadang-kadang ada hikmah-hikmah, ada maqasidnya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya kita tengok bahagian solat. Solat. Bahagian solat Allah Ta'ala sebut ada maqasid yang jelas. Kalau kita baca selalu dengan ayat ni, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okey, solat itu boleh mencegah seseorang daripada perkara yang keji dan munkar. Maka itu ulama kata itu adalah maqasid lah. Itu adalah tujuan. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita untuk solat? Antaranya ialah supaya dengan solat ini kita mampu untuk elak benda-benda yang maksiat. Dan hari ini pun tuan-tuan, kalau kita solat betul-betul dengan baik, insya-Allah dia memberikan kekuatan kepada kita untuk elak benda-benda maksiat. Bukan kata kita jadi maksum. Bila solat tu terus maksum, tak buat maksiat langsung, tak. Boleh juga berlaku maksiat tapi tidak berat, insya-Allah. Kalau dosa-dosa kecil itu memang biasa berlaku dalam kehidupan kita, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Kita buka telefon pun dah nampak benda-benda yang macam-macam. Kita contoh nak pergi kat TikTok nak tengok ceramah, tapi sebelum dapat TikTok tu, sebelum sampai ceramah tu, sampai macam-macam dulu. Macam-macam tu contohnya kan. So kadang-kadang benda tu kita tak dapat nak elak. Tapi kadang-kadang tengok tu teralik juga tengok kadang-kadang terlama dah sikit contoh. Dosa tak? Dosa. Contoh. Jadi dosa ni kadang-kadang payah nak elak. Tetapi kalau kita solat, dia ada kekuatan untuk kita elakkan benda-benda yang maksiat ini. Itu jaminan Allah Taala. Tapi macam mana pula orang yang solat tapi masih lagi buat maksiat? Orang solat tapi masih lagi terlibat dengan benda-benda haram. Okey, dia kadang-kala dia bergantung kepada nilai ataupun kualiti solat dia. Itu pun kadang-kadang ada masalah juga. Kadang-kadang kita solat, kita semayang nampak cantik tapi pada hakikatnya tak cantik. Sebab apa? Nilai solat tu kurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat betul ikut rukun, ikut syarat-syarat dia. Solat kita sah tapi tak ada nilai sebab apa? Antaranya mungkin kerana kita tidak ikhlas kepada Allah SWT. Sah tapi tak ada nilai kerana kita kurang ikhlas kepada Allah. Mungkin kita ikhlas tapi semayang kita, solat kita tak khusyuk contohnya. Itu pun boleh menjejaskan kualiti solat.
Jadi kalau kualiti solat kita terjejas, maka dia kuranglah memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itulah tak heran hari ni kita tengok ramai orang yang solat tapi masih lagi berterusan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Kerana ada masalah dalam solat dia. Okey. Jadi sama jugalah dengan keadaan dengan larangan Allah SWT. Bila Allah Taala larang satu benda, dia mesti tak baik. Tak ada Allah Taala larang benda yang baik. Okey. Cuma kadang-kadang ada benda yang kita boleh faham, ada kadang-kadang benda yang kita tak boleh faham. Okey. Jadi contoh dalam bab haid tadi, kenapa Allah Taala haramkan melakukan persetubuhan? Antaranya, yang pertama asas dia adalah kerana Allah Taala jelaskan dalam Al-Quran secara terang-terangan. Memang tidak ada ragu, tidak ada tidak ada perkara yang boleh menimbulkan keraguan tentang arahan Allah. Allah Taala kata, fa'tazilun nisa fil mahid. Naklah kamu jauhi wanita ketika dalam haid. Okey, jelas arahan dia, jelas. Jauh tu maknanya jauh lah. Jauh tu bukan maksudnya tak boleh tidur sekali. Ni zaman-zaman dulu, zaman-zaman jahiliah, bila perempuan-perempuan haid, dia asingkan tu Ustaz. Dia tak tidur sekali. Ni dianggap wanita ni kotor. Tapi kita tak, tuan-tuan. Dalam ajaran Islam tidak. Isteri yang dalam haid tidak ada masalah. Kita boleh buat apa saja kecuali satu je. Tak boleh melakukan persetubuhan. Yang lain boleh tuan-tuan. Harus, tidak ada masalah. Yang lain tidak dihalang. Tidak boleh tidur sama dengan isteri kita, boleh. Yang buat-buat selain daripada persetubuhan saja yang dilarang dalam Islam. Baik, itu yang pertama. Kenapa Allah Taala, apa hikmah dia Allah Taala mengharamkan persetubuhan ketika haid? Pertama, kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Larangan dalam ayat yang kita bacakan tadi, fa'tazilun nisa fil mahid, menunjukkan dengan jelas bahawa hubungan kelamin dengan isteri ketika haid secara muktamadnya adalah haram. Itu jelas hukum dia, kita tahu adalah haram. Selain daripada itu, Allah Taala juga menjelaskan bahawa perbuatan ini diharamkan kerana mengundang mudarat yang besar kepada kedua-dua pihak, suami dan isteri. Dia ada mudarat dia, ada bahaya dia, ada perkara-perkara yang tidak baik yang mungkin akan berlaku disebabkan melakukan hubungan tersebut, okey, untuk kedua suami dan juga isteri. Okey, baik. Kajian sains dalam bidang berkaitan telah merungkaikan sebagian mudarat yang disebutkan dalam ini. Ini dikeluarkan pandangan-pandangan saintis, kajian-kajian kedoktoran, apa keburukan, kemudaratan yang mungkin berlaku kalau sekiranya dibenarkan ataupun sekiranya berlakunya persetubuhan semasa haid ini. Baik, yang pertama, mudarat kepada wanita, ada keburukannya. Sebab tu dalam Islam ni tuan-tuan, kalau kita buat kajian, sebenarnya apa saja yang diharamkan itu memang banyak keburukan-keburukan ni. Cuma kadang-kadang oleh kerana kita ni bukan jenis mengkaji, kadang-kadang berfikir pun tak nak, jadi dia payah nampak lah. Jadi sebab tu kalau kita belajar hukum hakam ni berdasarkan juga, disandarkan juga kepada fakta-fakta sains, maka ia lebih meyakinkan kita untuk beramal. Contoh sini, kenapa Allah Taala larang? Kerana pertamanya mudarat kepada wanita berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh pakar-pakar perubatan. Hubungan seks ketika haid meningkatkan pengeluaran darah kerana saluran darah uterus ketika haid sangat sesak, mudah pecah dan rosak. Ini kajian sains. Manakala berlaku, dia kena rehat masa tu. Dia tak boleh sebab dia akan terdedah kepada banyak masalah. Pengeluaran darah mungkin akan lebih banyak kalau diteruskan hubungan tu, okey? Baik. Kemudian dinding uterus luka. Dinding uterus boleh mudah luka dan mendapat keradangan apabila berlakunya hubungan ini. Itu masalah dia. Kita tak akan pergi detail lah. Maknanya kita akan bacakan dia punya kesan-kesan dia yang mungkin akan berlaku. Kemudian yang ketiganya, tisu tertanggal. Tisu pengalas pada uterus tertanggal ketika haid sehingga menjadikan uterus dalam keadaan cala bala seperti kulit yang disebat, menyebabkan ia sangat terdedah pada jangkitan kuman yang dibawa oleh maknanya kemaluan lelaki.
Okey, ini pun kesan-kesan dia banyak. Kemudian selain daripada itu juga adalah jangkitan kuman. Ya, jangkitan kuman. Kemusakan apabila berlakunya hubungan seksual itu akan berlakunya jangkitan kuman kerana daya tubuh melawan penyakit adalah sangat lemah. Kemudian seterusnya emosi akan terganggu. Okey, ini ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh orang perempuan kalau berlakunya persetubuhan hubungan ya semasa dia dalam keadaan haid. Okey. Sebab kalau kita tengok hari ni pun ya dari sudut emosi memang jelas kalau kita tengok isteri kita